Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini saya bersama dengan peniaga-peniaga di wilayah bebas niaga Tan Sri Anwar Musa. Dalam Malaysia ni tuan-tuan, Tan Sri Anwar Musa je boleh buat benda ni, iaitu memberikan peluang untuk peniaga-peniaga berniaga boleh pacak gerai di mana saja di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Namun hari ini ramai kawan-kawan kita yang berada di tapak berniaga di Tasik, Taman Tasik. Ini peniaga-peniaga di sini. Ini dipanggil Taman Tasik Seri Rampai, tuan-tuan. Mereka ini berhadapan dengan saman-saman pihak berkuasa. Dan untuk makluman tuan-tuan, wilayah niaga bebas ini diberikan peluang sehingga berapa bulan? 15 hari bulan 4. Maka selepas 15 hari bulan 4 ini, apakah nasib peniaga-peniaga ini? Kerana rata-rata daripada mereka dia punya lesen-lesen perniagaan, walaupun dijanjikan oleh Tan Sri Anwar 3 hari boleh lulus, tetapi malangnya ada di antara mereka yang sudah berbulan mohon sehingga hari ini tidak diluluskan. Malah lepas ni kita akan meninjau bagaimana diwujudkan kon-kon, tuan-tuan, yang menyukarkan pembeli-pembeli untuk membeli barangan-barangan yang dijual oleh peniaga-peniaga ni, dan secara tidak langsung menyempitkan lagi jalan. Jalan ni saya rasa agak sederhana, tetapi bila ada kon itu ianya semakin sempit, tuan-tuan, ianya semakin sempit. Jadi hari ini saya bersama dengan peniaga-peniaga. Siapa ni? Boleh perkenalkan diri? Saya Wadi. Ya? Wadi. Wadi dah berapa lama dah berniaga sini? Saya 4 bulan dah berniaga sini, tapi saya mau 4 bulan? Mau permit sampai bulan 4 ni lah. Dia luluskan permit tu. Lepas tu dengar cerita kawan yang berniaga awal lagi dapat permit tu, setakat mati sampai bulan 2 itu hari, nak renew balik tak boleh lah. Renew balik tak lepas? Tak lepas. Kenapa? Apa alasan yang dia orang tak lepaskan renew balik? Dia kata dibekukan dulu. Dibekukan? Dibekukan alasan dulu. Dibekukan? Tak ada alasan, tu je alasan dia. Setakat ni ada masalah-masalah, ada yang kena saman ke apa? Ada kawan-kawan ada yang kena saman, yang belum dapat permit. Ada yang bawa saman lagi? Mana saman tu? Kawan tu? Okey. Saman. Boleh tunjukkan saman tu? Ada. Okey. Saman ni kerana apa ni? Tak ada lesen, tapi saya dalam permohonan. Berapa lama dah mohon? Bulan 12 itu. Bulan 12. Sekarang ni dah masuk bulan 2. Mana dah 2 bulan mohon, masih tak dapat lesen. Dalam proses. Tan Sri Anwar Musa kata 3 hari boleh lulus. Itu saya tak tahu lah, diorang yang cakap. Ya ke? Tapi saya cakap, saya dah tunjuk dalam proses. Berapa nilai saman kena saman ni? 2,000 nilai dia. RM2,000. Satu hari boleh dapat berapa daripada jualan? Ada jualan apa? Bihun sup. Bihun sup. So jualan satu hari berapa? Dalam 300 macam tu je. 300. 300-400 RM2,000 ni kalau kena bayar ni berapa lama punya pendapatan ni? Tak tahu lah, cakap dalam sebulan 2 bulan enggak. Nak bayar pun. Okey. Bang, mai sini. Nama siapa? Nama saya Muhammad Azmi. Muhammad Azmi. Okey, setakat ni berniaga di sini okey? Sebelum ada kon ni alhamdulillah. Sebelum ada kon ada. Semenjak ada kon ni, customer pun dah tak boleh nak singgah beli. Okey. Jadi berniaga pun makin merosot lah. Biasa dibuat cara macam drive thru Ya, betul. Dibuat secara drive thru, sekarang tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Bukankah kalau drive thru ni lebih selamat? Lebih selamat ni. Lebih selamat. Lebih selamat. Berbanding letak kon ni susah. Perniagaan kita pun makin merosot. Dan peniaga kena orang yang beli kena cari parking. Ya, betul. Kena berhenti betul-betul jalan. Ya, betul. Dan makin ramailah mereka yang mengunjungi tempat ni. Betul. Dan wabak tu kalau nak ikutkan lagi mudahlah untuk disebar kan. Yalah. Okey. Ada apa-apa lagi nak cakap? Siapa lagi? Kak Yung. Kak Yung cakap apa, Kak Yung? Kak Yung, ramai. Okey, Kak Yung. Macam mana berniaga sini okey? Sebelum Kak Yung ni berniaga apa? saya berniaga Vietnam roll. Vietnam roll? Yap. Oh, sedap tu.
Saya cover. Sebelum ni kita ada penjarakan juga antara sebelah-sebelah lah. Okey. Sekarang lesen saya memang dah dapat 2 petak. 2 petak. Yes. Okey. Semalam saya tak datang. Diorang kata cap petak. Terus saya punya petak, 1 petak hilang. Oh. Macam mana sekarang ni kita Malam nak dia buat? tak datang niaga. Semalam selama saya ni jarang cuti lah kat sini. Tapi kebetulan semalam saya tak sihat, tak datang. Tiba-tiba saya member sebelah bagi tahu call. Akak, tempat akak tinggal 1. Diorang kata tak boleh ijazah. Petak ni macam mana? Kena bayar ke apa? Tak kena bayar lah. Kena bayar lah. Memang tak. dia orang benarkan berniaga secara Yes. percuma lah. Yep. Yang tu bagus lah. Kena puji lah tu. Yang itu memanglah bagus. Tapi sekarang lesen kita dah dapat 2. Tapi dapat 1 petak je semalam. So, Okey. 1 petak lagi macam mana? Sebelum ni siapa yang kata yang boleh pakai 2 petak? Sebab saya duduk berniaga dekat sini dah sejak bulan 5 tahun lepas lah. Memang saya pasang 2 meja. Sebab situ memang tapak masa saya duduk. Guna 1 lesen ke guna 2 lesen? Masa tu belum ada lesen lagi lah. Ada lesen lah. Sekarang dah ada lesen? Sekarang dah ada. Dah ada lah? Yes. Macam mana akak boleh dapat lesen? Yang lain ni ramai tak dapat lesen? Dia sebelum ni dia ada banci lah. Hari-hari dia datang banci. Okey. Setiap banci tu saya memang menjaga. Kebetulan semalam je saya tak ada. Tiba-tiba dia potong dah 1. Dia bagi yang sebelah ni. So saya memang tinggal 1. Bukan Tan Sri Anwar Musa punya urusan ni nak kena tulis surat rayuan lah. Kita tahu sebelum ni ada 2 petak. Lepas ni kita minta supaya 1 petak tu dikembalikan. Yes. Sebab 1 hari tak datang kan? Sebab saya Lain 1 hari masalah tak ada datang. apa sini? Tak ada. Cuma kon tu lah. Apa Kon. sebab dia letak kon tu untuk apa? So boleh tunjuk saya tak kon ni? Apa masalah kon ni? Jom. Okey, kita akan pergi melawat kon Mai. Jom. Okey, kita akan meneliti kon-kon yang dimaksudkan yang menyebabkan laluan semakin sempit dan menyukarkan lagi peniaga kon ni tuan-tuan, dia orang dah isi air dia orang isi air supaya tak boleh bergerak berat. Okey, kon ni di BKL yang letak. Ya, di BKL yang letak. Ya. Tapi kalau dengan adanya kon ni, Tapi kurang-kurang ini orang boleh jalan kaki kan? ya, jalan kaki. Tapi bila macam ni, kereta akan park sini. So satu lain tu Dia akan menyebabkan jam lah. kesesakan lalu lintas Lagi menambahkan kesesakan lah. Kalau mengikut peniaga-peniaga ni, kalau misalnya tidak ada kon, peniaga kereta boleh parking, boleh drive through, kan? Tetapi bila ada kon seperti ni, maka sudah pastilah tengok sana. Sudah pasti kalau kereta diparking di kiri kanan kon ianya akan menyebabkan kesesakan jalan raya tuan-tuan itu sebab mereka meminta supaya kon ini dialihkan supaya bila tengok sana, supaya bila bila tidak ada kon, kereta boleh parking untuk membeli belah, kan? Dan dalam masa yang sama kereta boleh jalan seperti biasa. Itu macam mana kon boleh terlepas tu? Dia orang alihkan kon lah. Mereka alihkan kon. Sebab sebelah sana dia orang belum taruh air lagi kan. Sebelah sini je dah taruh air. Ya. So dia orang tak boleh nak ganjatkan lah. Okey. So kalau tak ada kon, biasanya kesesakan tak berlaku panjang sampai ke traffic light. Sebab bila ada kon, kan sini jual take away kan, drive thru. So bila datang boleh parking sini, satu lorong sana kosong, boleh berhenti dan yang lain pun boleh lalu. Jadi tuan-tuan, saya rasa niat di BKL pun sebenarnya niat dia baik untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Disebabkan kereta-kereta yang berhenti di pinggir jalan seperti ini. Namun disebabkan adanya kon ini sebenarnya
bila kereta tak boleh parking melintang, dia parking menegak macam tu. So akhirnya dia menjadi lebih sempit jalan dan ianya menyebabkan kesesakan sampai ke traffic light. Jadi kita merayu pihak DBKL dapat mempertimbangkan semula. Tengoklah keadaan ni, kalau misalnya dilihat kun-kun ini tidak sesuai, kun-kun ini tidak sesuai, harap dapat diubah kun-kun ini supaya peniaga lebih mudah untuk berniaga, pendapatan mereka tidak terjejas. Kita semua sekarang ni berhadapan dengan masa susah. Dan yang keduanya, diharapkan agar mereka-mereka yang telah memohon lesen seperti mana kakak tadi mudah dapat, tetapi ada setengah-setengah daripada mereka ini tidak memperolehi lesen walaupun dah 2 bulan 3 bulan memohon, dan akhirnya mereka didenda sebanyak RM2,000, dan ini sudah pasti amat-amat menyukarkan mereka. Kak, okey kak, apa masalah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Zaibunisa Begum. Saya dah berniaga sejak Julai tahun lepas. Dan apply untuk lesen dah bulan 9 lagi tahun lepas. Tapi sampai sekarang diorang kata tangguhkan. Bila saya pergi tanya, Lesen menjaja lah. lesen menjaja. Masa buat permohonan dulu diorang kata semua orang boleh mohon. Tapi bila sekarang ni tiba-tiba pula bila nak dapat lesen aja diorang kata hanya makanan minuman saja boleh bagi. Saya menjaga alas kaki dengan karpet. Jadi sekarang ni sekarang ni pasal diorang kata tak boleh. Bila 2 hari lepas bila diorang datang diorang kata okeylah akak, hari ni saja saya bagi peluang, daripada besok akak tak boleh lagi. Kalau berniaga juga saya akan ambil semua ni, dia kata. Itu saya kata, encik, kalau encik dah ambil, saya hanya ni je pendapatan saya. Saya dah 50 lebih dah. Saya tak ada pendapatan lain lagi. Saya ada anak-anak semua, macam mana encik saya nak bagi makan? Dia kata, itu saya tak tahulah. Itu terpulang pada akak lah. Dia cakap macam tu aje. Itu saya cakap, saya boleh tak datang minta lesen lagi sekarang ni. Sebab saya dah lama. Lepas tu ada Puan Zarina bagi tahu, okey, saya tahu pasal akak ni. Saya yang cakap dekat dia, tunggu. Kalau bandaraya datang periksa ke apa, bagi tahu dalam proses. Tapi sampai sekarang tak ada apa-apa jawapan. Okey, kita mengharapkan selepas ini agar pihak bandaraya dapat menyegerakan permohonan lesen yang dipohon oleh peniaga-peniaga di sebelah Tasik Titiwangsa ni, sebelah Tasik Seri Rampai ni, supaya mereka ni tidak lagi disaman oleh pihak DBKL. Dan dalam masa yang sama, haraplah sekiranya dapat digunakan budi bicara, kerana kalau kita lihat, kalau peniaga-peniaga yang jual makanan boleh berniaga, boleh cek makan, kenapa nak disekat pula mereka-mereka yang menjual contohnya alas kaki, menjual kain-kain, baju, bandel dan sebagainya. Jadi harap supaya ada sedikit kelonggaran, jangan diadakan undang-undang yang boleh dikatakan double standard, yang menyebabkan ada peniaga boleh berniaga, ada peniaga tidak boleh berniaga. Ini sudah pasti akan menyukarkan kehidupan rakyat dikala kita berhadapan dengan PKP ini. Jadi selepas ni kita akan buat satu round, tunjukkan tentang apa yang dijual di gerai-gerai bersebelahan dengan Tasik Seri Rampai ni, supaya tuan-tuan bolehlah datang memberikan sokongan kepada peniaga-peniaga yang ada di sini. Kita ada takoyaki, kita ada ini apa ni kak, jual apa ni? Kita ada kentang spring, okey. Ayam goreng, termasuklah juga fish ball, okey. Ada apam balik. Ini popia basah dan popia goreng ada. Okey. Kek pun ada, kek pun ada. Okey. Ni mihun sup tadi ni. Yang ni kena saman RM2,000.
Yang ni tolong support lebih sikit. Nak bayar duit saman tuan-tuan. Okey. Sini juga ada kuih peneram kuih peneram utara. Bahasa orang biasa panggil apa ni kuih ni? Telinga tapi jangan terlebih cakap. Okey. Nasi lemak ada, nasi lemak siap dengan paru, nasi lemak ayam, nasi lemak kerang. Kita ada air tebu, mata kucing. Okey. Yong tofu pun ada, yong tofu. Ni air ni, beli ni, beli. Air, rojak pasal muk pun ada. Waalaikumsalam. Sini ada jual nasi biryani tuan-tuan, nasi biryani. Okey. Biryani tak ada nombor biryani ada, mihun sup ada. Okey, kita ada berbagai jenis minuman. Susu kurma. Oh, macam-macam Ini Nelofa punya. Oh, satu berapa tu bang? RM5 satu dan kita juga ada apa dipanggil? Kek bermacam aneka kek. Ini akok panas Akok panas makanan orang Kelantan pun ada. Okey. Nak snack pun ada jual. Okey, laksa Laksa ni laksa Johor. Laksa Penang. Laksa Penang Kemudian kita ada Pak Tam sengkuang calit. Sengkuang calit RM3 je. Okey. Kita ada juga macam-macam aneka donat. Kita ada ni masak apa ni? Ayam penyet. Ayam penyet ada. Kita ada jualan ayam sambal petai. Betul? Okey, ayam sambal petai. Air kelapa ada. Dan tidak ketinggalan buah-buahan, buah-buahan. Sebelah sana pun ada tuan-tuan, sebelah sana pun ada. Kita boleh tengok pelbagai juadah yang disediakan. Tempat ni kalau tuan-tuan pergi kat Google, okey, dia ada tulis situ Taman Tasik Seri Rampai. Jadi kawasan jual gerai-gerai jual-jual ni semua saudara bersebelahan dengan Taman Tasik Seri Rampai. Jadi itu sahaja saya nak sampaikan pada petang ini. Kita mengharapkan rakan-rakan daripada DBKL akan mengikut jejak langkah Menteri Wilayah yang mesra peniaga, yang memberikan kebebasan kepada peniaga-peniaga untuk berniaga, permudahkan mereka untuk berniaga. Gunakan budi bicara, janganlah saman sampai RM2,000. Siapa nak cari RM2,000? Kalau kena kat saya pun pening kepala tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadi?